والسرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مهيل يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عوضك صافي المبرر وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور أحمد آل محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة الأمة وإلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإلهام المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini sambung atas tajuk peringkat syubhah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ah. Dia kadang-kadang zat dia tu yang haram, kadang-kadang benda itu tak haram tapi sumber itu haram. Jadi dan haram kemudian halal yang kita nak tengok hari ini berkaitan peringkat syubhah. Syubhah, kalau Melayu kita dia tukar syubhah jadi subhan lah tu. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fi darain amin. Peringkat syubhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla hima yushiku ayyab ta'afi. Artinya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada beberapa perkara yang syubhah, iaitu belum tentu halal haramnya. Hadis Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada beberapa perkara yang syubhah, iaitu perkara yang belum tentu halal haramnya. Perkara-perkara yang syubhat itu tidak diketahui oleh sebahagian besar manusia. Maka barang siapa yang takut melakukan perkara-perkara yang syubhat, berarti dia telah menjaga dirinya dari sesuatu yang mencemarkan kehormatan dirinya serta agama. Ini boleh tak boleh ni, tak tahulah. Saya cek, tak ada jawapan. Tak tahulah ni halal tak haram. Sebab tanya orang ni, saya dah tanya, dah rujuk lah jabatan mufti pun, dia kata dia pun tak tahu, tak pasti. Habis kan. Jadi kalau satu orang tu dia menjaga diri daripada syubhah, maknanya tinggalkan. Maknanya orang ni dia menjaga diri dia daripada mencemarkan kehormatan dirinya, kata Nabi, serta agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi syubhat ni lebih kepada nak jatuh ke haram, lebih tinggal. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar tempat dilarang, diragukan ternakan itu makan dari tempat yang dilarang. Seperti seorang pengembala, dia mengembala tempat yang sekitar tempat yang dilarang. Takut-takut diragukan ternakan itu makan dari tempat yang dilarang. Dia ternak kambing contohnya,
Ini padang tempat dia bawa kambing itu, sebelah ni ada kawasan istana. Tanah ni tanah istana untuk raja punya. Kita bawa kambing tu makan tepi-tepi tu. Sila-sila kan, sila-sila dia cikau yang sebelah tu. Tanah hak milik kawasan larangan tu. Sila-sila melompat di situ. Jadi dia kata, contohnya tu, haram ni yang takut syubhat ni takut terkejut pergi ke haram. Nas yang tertera dalam hadis di atas itu menjelaskan tentang 3 jenis pembahagian. Yang sukar ialah bahagian pertengahan, sebab bahagian besar manusia tidak mengetahui dan atau menyedar. 3 bahagian, satu halal, satu haram, satu lagi syubhat. Yang susah sikit ni yang bahagian tengah-tengah, iaitu yang syubhat. Sebab yang halal memang clear, yang haram clear, yang tengah-tengah tu yang susah. Tapi kalau orang yang warak, dia menjaga kehormatan diri dia, jaga agama, dia tinggal. Perkara itu ialah perkara-perkara yang syubhah. Syubhah ni itu perkara yang sama-sama status halal dan haram itu sama-sama. Oleh sebab itu, ianya perlu diterangkan secara jelas, sebab sesuatu yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia tentu diketahui oleh sebagian kecil manusia. Jadi sekalipun sedikit, tentu ada orang yang mengetahui, walaupun itu sikit, tapi ada yang tahu. Yang benda itu tak halal. Untuk itu baiklah dikemukakan di sini sebagai berikut. Halal mutlak. Halal mutlak, yakni yang nyata halal tanpa ada syarat yang lain-lain, iaitu sesuatu yang terhindar zatnya daripada segala sifat atau keadaan yang menyebabkan keharamannya dalam ain benda itu sendiri. Buah rambutan contohnya, halal. Buah rambutan itu sendiri halal. Buah tu, buah kita punya kat rumah kita, halal. Benda itu sendiri halal, barang itu, dan terlepas dari sebab musabab, sesuatu yang haram ataupun makruh. Dia terlepas daripada sebab. Lainlah kalau ada sebab dia haram, sebab ni curi ni. Tapi yang halal mutlak tu, buah rambutan tu kita punya benda tu, ni halal mutlak. Clear kan? Kalau haram lah, haram mahad. Jadi satu yang jelas keharamannya, iaitu satu yang dalam terkandung sifat atau beberapa sifat yang menyebabkan menjadi haram dan tidak diragukan, seperti arak. Arak tu haram. Sebab pengaruhnya yang mengganggu dan menghilangkan kesedaran berfikir, haram. Sebab dia Islam ni menjaga, Islam ni dia jaga apa? Jaga akal. Bila kita mabuk, hilang akal, tak boleh. Islam tu menjaga keturunan. Sebab tu dia tak boleh sewenang-wenang zina, keturunan tak terjaga. Islam menjaga keturunan. Islam menjaga harta. Sebab tu tak boleh nak main cekau orang ni. Islam tu menjaga keturunan, menjaga kehormatan, sebab tak boleh nak fitnah orang. Menjaga akal, tak boleh nak akal dah sempurna dibagi akal jadi tingtong, tak boleh, haram. Juga seperti air kencing, kerana sudah nyata najis air kencing, tak ada dawa-dawi, ini haram jelas. Demikian pula seperti sesuatu yang diperoleh dengan cara atau usaha yang dilarang menurut peraturan agama. Curi contohnya, haram, jelas. Misalnya harta dapati hasil daripada penganiayaan, hasil daripada riba, hasil daripada rampasan, dia curi. Dua persoalan di atas sudah nyata hukum, okay? Halal nyata dah, haram tu nyata dah, clear.
Segala yang jelas dan terang tidak akan terkeluar dari salah satu dari dua hukum tersebut, sama ada halal ataupun haram. Itu tak lagi daripada dua hukum. Yang benar-benar yang jelas ni tak lagi daripada halal atau haram. Air halal. Ni kita pegang sebab dia bukan buat daripada kulit apa pun, halal. Jelas lah. Dia tak tahu mana halal ataupun haram. Segala yang jelas dan terang tidak akan terkeluar dari salah satu dari dua hukum yang tersebut. Tetapi semua itu bergantung pada perubahan. Ianya tertakluk kepada sebab yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Oleh sebab itu, sesuatu yang mempunyai hukum tetapi tidak mempunyai sebarang sebab atau tiada sebarang petunjuk yang diikut, ianya serupa dengan sesuatu yang tidak mempunyai sebarang hukum. Ada pun perkara-perkara yang syubhat. Ada pun perkara yang syubhat. Sebab ni nak terangkan berkaitan dengan syubhah. Halal nyata, haram nyata. Sekarang ni kita nak elak daripada perkara-perkara yang syubhah tu. Ada pun perkara yang syubhah ialah sesuatu yang sama-sama. Dan kurang jelas hukumnya pada kita. Ini boleh tak boleh ni ha? Boleh tak boleh ni? Misalnya sesuatu yang pada keyakinan kita mempunyai dua hukum yang berlawanan dan tidak dapat kita pastikan. Kedua keyakinan ini dibuktikan dengan adanya dua sebab dan petunjuk yang mengukuhkan kedua-dua keyakinan tadi dan menghasilkan dua hukum yang berbeza. Boleh tak boleh saya buat? Saya boleh ke dia kekah ni? Sebab saya nampak lampu dia mengayau ni kan? Dia makan, masuk rumah orang makan tu. Boleh tak boleh kan? Itu dia jadi kita nak buat kekah pun ni. Macam mana cerita ni? Kalau kita kata, dah ini lembu memang lembu kandang, clear. Tak, ini lembu ni murah ni sebab dia curi. Tak boleh nak murah buat nikah. Lembu curi kita tahu haram. Yang ni halal. Tapi yang tengah-tengah boleh tak boleh? Entah, sebab saya tengok lembu ni mengayau. Jadi tak berkandang ni. Tapi sebab kalau nak cari yang kandang mahal. Boleh kot sebab dia bukan makan ni, dia merayau pun, dia bukan masuk sangat, dia makan rumput-rumput tepi. Saya tak berani nak jawab. Yang tu, jenis-jenis tu berani kita kata. Kalau halal, halal. Kalau haram tu haram. Tapi yang jenis tak tahulah sebenarnya. Kalau rasa boleh lah. Macam tu. Tapi kalau orang yang menjaga agama kan, dia mesti saya tak nak benda-benda tak nak. Ada orang dia nak makan kat kedai, dia tengok tukang masak dia. Saya tengok tukang masak Jumaat pun buka kedai tau, sibuk masak. Tukang masak lelaki tu, saya tak berapa yakin dah. Tak yakin. Dia dah ada ragu-ragu situ kan. Nak kata apa masalah halal ke apa. Dah tapi dia timbul ragu-ragunya tu. Kan? Dalam persoalan syubhat ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Itu sebagaimana dihuraikan di bawah. Kita ni sebenarnya tu kata senang. Yang dia ada tiga, halal, haram, syubhat. Tapi yang tengah-tengah ni susah. Halal sebab dia jelas, haram tu sebab dia jelas. Tapi yang tengah-tengah. Dalam persoalan syubhat ini ada perkara yang perlu diperhatikan. Kita perhatikan, tengok tahap kita. Kalau orang yang warak, orang yang jaga kehormatan, jaga agama, dia tinggal benda syubhat. Pertama, ragu-ragu dengan meneliti sebab apa yang dihalalkan atau diharamkan. Apabila terdapat dua keyakinan, maka hukum yang perlu diterapkan mesti berpandukan dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang mesti dilakukan dan tidak boleh dibiarkan terus dalam keraguan. Tetapi andai kata salah satu keyakinan itu mengatasi keyakinan yang lain, misalnya ia dapat dibuktikan dengan satu bukti yang boleh dianggap sah dan benar, maka menerapkan hukum adalah kepada hukum yang dianggap menang tadi. Perkara yang demikian tentu tidak dapat dibuktikan melainkan dengan contoh dan keterangan yang merupakan bukti penguat dan lain-lain. Oleh sebab itu
berkaitan dengan masalah ini ada 4 perkara yang perlu diperhatikan. Dia syubhah ni kadang-kadang kita ragu-ragu. Sebab apa ni dia itu hari kata haram, macam dia boleh jadi halal? Ini dulu orang kata ni halal, macam dia boleh jadi haram? Kena teliti dulu. Lepas tu dia tak boleh biar berterusan dalam keraguan. Cadbury, macam mana Cadbury kecoh sejak dulu haram, tiba sekali halal pula? Takkan nak biarkan benda tu berterusan dia. Jadi kalau dia benda tu berterusan je, maknanya benda tu berterusanlah dalam syubhah. Melainkan tiba-tiba ada satu pihak dia kata benda tu dapat dibuktikan. Kata Jakim kata sah, ini hanyalah tahap fitnah ke apa, settle lah. Jadi yang asal dulu halal, tiba-tiba keluar kata haram. Lepas tu disahkan pula. Maknanya menang lah yang halal tu, yang asal tu. Jadi benda tu nak dibuktikan pun mestilah dengan daripada siapa yang sahkan pula. Lepas tu bila timbul perkara ni, ada pula 4 perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, sesuatu yang sudah diketahui tentang keharamannya sebelum itu. Pertama sekali, sesuatu sudah diketahui tentang keharamannya sebelum tu. Sebelum tu kita dah tahu dah benda tu haram. Apa contoh? Sebelum ni orang kata benda tu haram, kemudian diragukan dengan satu keraguan bahawa ada beberapa perkara yang boleh menghalalkan. Tiba-tiba dengar pula ceramah-ceramah, benda tu ada benda yang boleh menghalalkan pula. Ini adalah termasuk dalam perkara-perkara syubhah. Apabila berhadapan dengan keadaan demikian, maka wajiblah kita menjauhinya dan haramlah kalau kita memberanikan diri untuk melaksanakannya. Benda tu dulu kata haram, tiba-tiba ada pula kata tak, kalau macam babi ni daging dia tu haram. Tapi yang kalau tulang dia kalau kita tahu babi haram, tiba-tiba ada pula tak apa saintis campurkan pandangan ustaz-ustaz moden ni apa semua. Dia kata tulang tu bila dah dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk dikeraskan apa jadi pinggan, jadi benda tu dah dia pun pandai lah ayat, dah jadi halal. Benda tu maka benda tu sudah kita dah tahu babi tu halal, tiba-tiba dia keluarkan yang haram. Dia kata yang haram tu daging dia tu, tulang dia tu tak termasuk. Kita pun ada dia campur ni jadi halal. Maka apabila berhadapan dengan keadaan demikian, maka wajiblah kita menjauhinya dan haramlah kalau kita memberanikan diri untuk melaksanakannya. Inilah yang berlaku kadang-kadang kita ni hari ni, kan? Kita nak cakap apa pun tak boleh. Kita ni contohnya isu dulu orang di Mekah injek vaksin, orang pun kata vaksin ada bahan-bahan. Lepas tu ada pula pandangan yang bahan ni bila dah ada molekul apa kan ada vaksin dia halal. Tapi itulah, kalau orang yang dia menjaga ni, dia tinggalkan. Tapi kita hari ni, saya yang menurut perintah istighfar lah banyak-banyak. Wallahu a'lam. Kedua, sesuatu yang sudah diketahui tentang kehalalannya kemudian diragukan keharamannya, macam cakap Cadbury dulu lah. Sebab ada bukti-bukti yang diambil untuk mengarah ke situ. Tak apa dia punya bahan yang jadi isu dulu tak tahu. Maka apabila kita menghadapi perkara demikian, baiklah kita berpegang saja tentang kehalalannya dan hukumnya tetap halal. Satu yang sudah diketahui tentang kehalalannya, kan, tiba-tiba ada ragu-ragu, lepas tu tengok takkan haram lah, cop jaki pun semua.
baiklah kita berpegang saja tentang kehalalannya dan bukan tetap, dan hukumnya tetap halal. Kalau dia macam ni, bila syubhah ni, mana syubhah ada ragu-ragu kata kita ni, ada ragu-ragu. Pertama, benda tu dulu kita dah tahu benda tu haram, tiba-tiba macam mana je sebab sekarang ni dia punya bahan dia dah yang macam kemudian kedua, kita dah tahu benda tu halal, lepas tu datang pula kata haram. Diragukan, maka berpeganglah, baiklah kita berpegang saja tentang kehalalannya dan hukumnya tetap halal. Banyak benda kat Malaysia ni yang berlaku, timbul benda macam ni kan, timbul macam KFC dulu, Cadbury lah, macam-macam lah. Ini sesuatu yang diketahui tentang kehalalan dia, lepas tu diragukan dengan keharamannya, sebab ada bukti-bukti yang dapat diambil untuk mengarah ke situ. Maka bila kita menghadapi perkara demikian, dia kata baiklah kita berpegang saja tentang kehalalannya dan hukumnya tetap halal. Maksudnya yang ketiga, sesuatu yang asalnya memang sudah dianggap haram, tiba-tiba ada satu sebab yang datang kemudian menjadikan ianya boleh dianggap menjadi satu yang halal dengan alasan adanya keraguan yang dapat mengatasinya. Jadi persoalannya tetap disangsikan, namun demikian hukum halal dapat dimenangkan dalam masalah itu. Untuk menghadapi yang sedemikian, adalah dikaji sedalam-dalamnya. Andai kata keyakinan itu dapat disandarkan kepada suatu sebab yang dianggap sah menurut syariat, lalu menurut pilihan itu adalah halal, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang halal. Namun demikian menjauhinya adalah termasuk dalam sifat wara' dan berhati-hati. Dalam perkara ini contohnya, bila seorang memanah seekor kambing, lalu binatang itu hilang dan tidak dapat dipastikan ke mana arahnya. Tiba-tiba di tempat lain orang itu mendapati seekor binatang yang sama jenis dengannya mati, dan di tubuhnya tidak ada bekas yang menyebabkan kematiannya kecuali anak panah yang dilepaskan tadi. Keraguan yang timbul ialah apakah kematian binatang tadi disebabkan anak panah atau kerana sebab yang lain. Dalam menghadapi persoalan ini, yang terpilih ialah hukum halal dan tidak perlu dianggap bangkai yang haram, sebab bekas luka itu jelas ada di tubuh binatang dan jelas dan nyata dengan sejelas-jelasnya. Dia panah tiba-tiba hilang, dia bawi, jalan-jalan orang malah jumpa. Tengok-tengok di tempat lain orang masuklah kampung kita, masuk tengah orang-orang, masuk pula apa binatang apa pelanduk. Dia masuklah surau kan. Lepas tu sama jenis pelanduk yang kita dengar orang panah tadi tu, masuk mati. Jadi kita alamak sayang pula kan. Tapi nak makan kita ragu-ragu lah, bangkai ke. Kecuali ada anak panah je pula. Ada anak panah. Okay. Keraguan yang timbul ialah apakah kematian binatang tadi disebabkan anak panah atau kerana sebab yang lain. Sebab anak panah boleh lah kan, macam anjing buruan, orang menembak panah walaupun bukan cara sembelihan tu. Okay. Takut dia mati itu sebab yang anak panah tu tak mati, tapi sebab dia loteh juga mati, dia jadi bangkai. Tapi bila tengok dia ada anak panah ni, keraguan timbul sebab dia mati ni sebab dia berlari ke, masa berlari tadi dia terlanggar batu, dia jatuh mati ataupun memang kena panah.
Dalam menghadapi persoalan ini, yang terpilih ialah hukum halal dan tidak perlu dianggap bangkai yang haram, sebab bekas luka jelas ada di tubuh binatang dan ini jelas dan nyata dengan sejelas-jelasnya. Menurut asalnya tiada sebab lain yang menyebabkan kematian binatang itu selain dari tusukan panahnya tadi. Jadi sebab kematiannya sekalipun masih boleh disangsikan, tetapi tetap dianggap halal kerana sesuatu yang telah diyakini itu tidak dapat ditolak dengan hanya adanya keraguan. Kalau kaedah usul fiqh kata silap, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tu tak boleh ditolak dengan keraguan, syak. Padahal benda tu dia ragu lah tu, syubhah. Betul dia kata syubhah. Tapi oleh kerana macam mana nak buat, kesan nak panah tu mana betul ni mati sebab kena panah, maka tak payah ragu-ragu lah, dihukumkan sebagai halal. Keempat, sesuatu yang sudah diketahui tentang kehalalannya, tetapi timbul suatu sebab baru yang membawa keyakinan bahawa perkara itu menjadi haram. Sebab yang timbul mestilah sah menurut syariat untuk mengangkat keyakinan tadi. Dalam perkara ini, sebab-sebab yang menyertai tadi perlu diperhatikan dan dihukumkan sebagai satu yang haram. Tiba-tiba keluar pula, jaki keluar kan, betul dia ada di dalam dia bubur minyak tu ada minyak babi. Misalnya seorang yang dengan ijtihadnya, kesungguhan kajian dia kaji, dapat meyakinkan kenajisan salah satu dari bekas dengan bersandar pada tanda-tanda yang tertentu yang dapat membuatkan sangkaan, maka dari itu dalam menghadapi persoalan semacam ini mesti ditetapkan keharaman meminum airnya dan sama sekali ia tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tengok ada najis salah satu. Jadi seorang dengan ijtihad dapat meyakinkan kenajisan salah satu dari dua bekas dengan dia tengok pada ada tanda-tanda. Tengok air ni jernih tapi ada nampak macam sikit putih je lah, sudah. Tapi nak macam teh cicak tu kan. Jadi dia sangkaan dia tu dia nampak macam ni. Tapi kalau betul teh cicak hitam putih tu memang confirm lah benda tu. Tu kata al-halalul bayyin, halal tu nyata, haram tu nyata. Tapi dia tak nyata, cuma oleh kerana dia tengok belik betul-betul, rasanya tercicak ni, walaupun dia tak nampak hitam tu, tapi putih tu, dia tahu habis tercicak ni. Tapi nak kata tercicak, tak juga, dia pun tak, tu yang nama dia syubhah. Dengan sangkaan yang kuat, maka dari itu dalam menghadapi persoalan semacam ini mestilah ditetapkan keharaman meminumnya, minum air tadi, ataupun untuk berwuduk pun tak boleh. Ada juga syubhat. Tadi syubhat dia ragu-ragu. Ada juga yang kedua dia, ada juga syubhat yang diragu itu sebab timbulnya pencampuran. Maksudnya ialah bahawa ada sesuatu yang haram bercampur baur dengan sesuatu yang halal, sehingga suka untuk dibezakan dan diasingkan antara kedua-duanya. Dah bercampur, satu yang haram bercampur baur dengan yang halal, susah pula nak bezakan, mana pula nak asingkan daging. Percampuran itu boleh terjadi dalam berbagai-bagai jenis bentuk. Jenis yang terjadi pada jumlah yang tertentu. Misalnya seekor bangkai binatang yang bercampur dengan seekor atau 10 ekor binatang yang disembelih. Ada sah. Ya. Jadi benda tu jadi syubhah sebab timbul percampuran. Seekor bangkai ni, bangkai binatang campur pula dengan seekor atau 10 ekor binatang yang disembelih. Seorang bayi yang disusukan oleh salah seorang daripada 10 orang wanita, syubhah yang demikian itu wajib dijauhi menurut ijma' para ulama.
Sebab memang tidak ada jalan untuk mengkaji atau bersihat untuk menentukan. Kalau ada ayam sembelih campur ayam cucu, kan? Ini kita jawab. Dia ada syubhah. Tadi syubhah yang syubhah, tapi dia tetap berat kepada halal, kan? Berat kepada halal. Tapi syubhah jenis ni tinggal. Ataupun dia kata seorang bayi yang disusukan oleh salah seorang daripada 10 orang wanita. Syubhah yang demikian wajib dijauhi menurut ijma'. Sebab memang tidak ada jalan untuk mengkaji atau berijtihad untuk menentukan. Bercampur. Apalagi kalau tanda-tanda yang dapat membuktikannya sudah hilang sama sekali. Perkara sebegini mestilah dijauhi kerana sesuatu yang sudah bercampur dengan jumlah yang tertentu, maka hukumnya adalah seumpama satu benda. Oleh sebab itu akan bertentanglah keyakinan dalam menetapkan keharaman atau kehalalannya. Jalan yang terbaik ialah hindarkan agar tidak termasuk perkara yang haram. Itulah pendapat yang dirajihkan oleh Syafi'i. Jadi benda syubhah ni, kalau orang yang warak dia ditinggal, kan? Tapi kalau nak menetapkan hukum tu, benda tu dah jadi syubhah. Kemudian ada pula yang menguatkan kata benda ni halal, walaupun syubhah, tapi ada bukti yang menguatkan benda tu halal, jadi halal. Tapi kalau orang yang warak, walaupun dia rasa ragu-ragu, dia tinggal. Cuma dia sebab tu kata syubhah ni, kalau kita langgar dia, takut termasuk dalam haram. Banyaklah benda-benda je ni, Jenis yang lain boleh terjadi dengan adanya sesuatu yang haram yang dapat ditentukan bercampur sesuatu yang halal yang tidak dapat ditentukan jumlah. Misalnya seorang bayi susuan atau 10 orang bayi yang disusukan oleh wanita yang berada satu negeri yang cukup luas. Ini tidak menghalang bayi itu daripada berkahwin dengan semua penduduk negeri itu kerana sesusuan apabila dewasa, tetapi boleh mengahwini siapa sahaja yang disukai. Dan jadi syubhah pula, siapa ibu susuan dia? Misalnya seorang bayi susuan, kalau dia menyusu 5 kali kenyang, lepas tu nanti anak jadi anak susuan, tak boleh kahwin dengan mak dia, dengan ibu susuan. Seorang bayi susuan atau 10 orang bayi yang disusukan oleh wanita yang berada satu negeri yang cukup luas. Satu orang perempuan ni, dia telah menyusukan 10 orang bayi. Negeri itu pula satu negeri yang luas. Ini tidak menghalang bayi itu daripada berkahwin dengan semua penduduk negeri itu kerana susuan apabila dewasa, tapi ia boleh mengahwini siapa sahaja yang disukainya. Alasannya ialah kerana kuat yang halal dan keperluan untuk berkahwin itu menyeluruh untuk semua. Seorang bayi atau 10 orang bayi disusukan oleh satu wanita, jadi dia jadi adik-beradik susu lah. Tapi negeri itu luas, kan? Jadi dia pun dah tak kenal. Jadi menyebabkan macam mana nak kahwin ni? Takutkan negeri itu luas, kan terkena pula adik-beradik susuan, dah syubhah pula. Jadi ini tidak menghalang bayi itu daripada berkahwin dengan semua penduduk negeri itu kerana sesusuan apabila dewasa, tetapi boleh mengahwini sesiapa sahaja yang disukainya. Alasannya ialah kerana kuat yang halal dan keperluan untuk berkahwin itu menyeluruh untuk semua. Sebab barang siapa yang kehilangan penyusu, keluarga atau mahram dengan menjadi musyaharah, menjadi menantu, ataupun dengan sebab-sebab yang lain, tentulah tidak dapat menutup pintu perkahwinan. Begitu juga dengan dia luas, lepas tu dia pula hilang punca, kan? Hilang punca ibu susuan dia, tak tahu. Takkan nak halang dia
Kahwin, jangan kahwin. Penduduk negeri ni pun tak boleh kahwin sebab takut sesusuan. Alasannya ialah kerana kuatnya yang halal dan peluang untuk berkahwin itu menyeluruh untuk semua. Sebab barang siapa yang kehilangan penyusu, kalau dia tahu ni ibu susuan dia, ni adik-beradik susu, memang confirm lah hukum dia haram kahwin. Keluarga atau mahram dengan musyaharah itu menjadi menantu ataupun dengan sebab-sebab yang lain, tentu tidak dapat menutup pintu perkahwinan. Begitu pula misalnya seseorang yang sudah meyakini bahawa harta dunia ini bercampur dengan harta yang haram, ia tidak diwajibkan meninggalkan jual beli atau makan, sebab jika mengikut pendapat yang sedemikian pasti akan menyukarkan. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Artinya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Perkara seumpama di atas ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, iaitu ada sehelai kain yang dicuri dan ada seorang yang menyembunyikan sehelai baju hasil rampasan perang. Maka tidak seorang pun di kalangan para sahabat yang ingin membeli baju yang sama jenis dengan kedua benda tadi. Demikian juga dengan kecurian. Selain itu, tidak dapat diingkari lagi bahawa di mana-mana terdapat golongan manusia melakukan perkara riba dalam hartanya, dirham atau dinar. Namun demikian Rasulullah SAW tidak pernah menghindari harta atau wang yang ada dalam dunia ini. Orang-orang lain, umpamanya para sahabat juga demikian. Semuanya menerima dengan anggapan secara keseluruhan. Hanya yang sudah jelas haram sahaja yang ditolak. Macam itu segi duit, benda-benda yang jelas haram boleh yang kita tinggal. Begitu juga duit. Macam duit kita pegang bertukar-tukar kan, datang duit yang kita pegang ada daripada toke babi ya. Jadi benda kalau tak jelas ya, tak apalah. Tapi kalau kita tahu duit tu daripada toke babi meleleh belah darah babi itu kan duit itu dikatakan jelas haram. Kalau halal, jelas halal. Jadi dia bicara tentang syubhah. Orang-orang lain, umpamanya para sahabat yang demikian, semuanya menerima dengan anggapan secara keseluruhan sistem tu. Contoh macam perbankan Islam. Contoh, kita ada pilihan, ataupun sekali KWSP patuh syariah, kita ada pilihan. Tapi kalau dikaji, punca dia tu tetap juga. Kalau bank Islam pun punca dia pun tetap bank dunia. Jadi kan, jadi kita anggap secara keseluruhannya dia dah buat sistem tu sistem Islam. Maka walaupun mungkin ada kan, nak kata yakin halal, betul-betul halal, kita kata berat pada halal lah. Contoh macam sistem kewangan dunia ni. Jadi akhirnya dia punya bapa dia daripada sistem tu juga. Tapi oleh kerana ada pilihan atas tangan kita ni, nak sistem Islam ke nak sistem konvensional, maka kita ada pilihan. Semuanya menerima dengan anggapan secara keseluruhan. Yang sudah jelas haram sahaja yang ditolak. Saya kita kata dia guna sistem Islam itu, okey lah, itu kan. Ada pun sesuatu yang haram yang tidak terhitung banyaknya, bercampur dengan sesuatu yang halal dan juga tidak terhitung banyaknya, sebagaimana halnya keadaan kewangan kita pada zaman ini, maka tidaklah menjadi haram dengan sebab percampuran tadi. Jadi dibolehkan mengambil apa saja yang boleh dapat dibuktikan haram. Duit lah, kalau kita tak ada bukti kan, tidak jenuh orang kita tak pegang lah duit, pegang kita. Mana dapat duit ni tadi? Daripada kedai ni. Dia tanya orang toke, toke ni mana dapat? Itu satu orang ada beli tadi lah, itu pakcik. Pakcik mana rumah dia? Cik, duit tadi kat mana dapat?
Ada pun sesuatu yang haram tak terhitung banyak, dia bercampur dengan sesuatu yang halal yang juga tidak terhitung banyak, yang bercampur pun banyak. Sebagaimana halnya keadaan kewangan kita pada zaman ini, maka tidaklah menjadi haram dengan sebab percampuran tadi. Jadi dibolehkan mengambil apa-apa yang masih belum dapat dibuktikan haram, kecuali sekiranya sudah nyata bahawa di situ ada suatu tanda atau bukti mengenai keharamannya, barulah dilarang untuk mengambilnya. Ada orang yang berkata bahawa di zaman kita ini sebagai besar yang harta dunia haram. Ada orang berkata bahawa zaman sekarang ni harta dunia adalah haram. Pendapat ini jelas salah dan keliru. Mungkin anggapan yang demikian itu ditimbulkan kerana menganggap bahawa sebahagian besar orang zaman sekarang sudah besar dan perkara ini diperbesar-besarkan. Sekalipun ianya jarang terjadi, sehingga ada yang menganggap bahawa penzina atau peminum arak itu sudah terlalu meluas, sebagaimana meluasnya perkara yang haram. Jadi dianggap bahawa golongan yang sudah rosak akhlak. Itulah yang terbanyak. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Golongan itu sebenarnya bukanlah golongan yang terbanyak, tetapi mereka adalah golongan minoriti. Dia kata, Ustaz, kita ni masyarakat kita dah rosak dah kan? Tengok sekarang ni, itu kita tak boleh kata pukul semua lah kan? Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Golongan ini sebenarnya bukanlah golongan yang terbanyak, tetapi mereka adalah golongan minoriti. Sekalipun jumlahnya banyak. Oleh sebab itu, menurut asalnya harta itu halal dan tidak haram kecuali adanya bukti. Ada bukti yang menunjukkan keharaman secara terperinci menurut syariat. Saya tak naklah duduk kat ni, duduk atas bukit, duduk seorang dalam gua. Sebab sekarang ni bercampur semua. Makan ni pun tak boleh, makan semua tak boleh lah kan? Melainkan begitu ada jelas haram. Ada unsur-unsur syubhah pada sesuatu yang pada asalnya nyata halal, tetapi oleh kerana ada sebab yang datang, dan kalau perkara tadi terus dilakukan maka akan menjadi satu maksiat. Misalnya jual beli yang dilakukan di waktu sudah dengar suara azan jemaat. Juga seperti menyembelih binatang dengan pisau diperoleh dari hasil qasab, iaitu mengambil tanpa izin pemilik. Atau seperti menjual atau jualan orang lain, juga tawaran atau tawaran orang lain. Pendeknya, semua larangan agama yang berkaitan dengan masalah jual beli atau akad yang asalnya bukan merupakan akad yang rosak atau tidak sah, tapi larangan itu kerana ada sebab yang datang kemudian. Asalnya halal, jual beli itu halal, tapi sebab datang. Sebab apa? Contohnya, jual beli waktu dah dengar suara azan Jumaat. Jadi dia jadi ada unsur syubhah kat situ. Kita tak boleh. Boleh tak boleh ni? Waktu azan Jumaat. Pendeknya, semua larangan agama yang berkaitan dalam masalah jual beli akad asalnya bukanlah merupakan akad yang rosak atau tak sah, tetapi larangan tadi kerana sebab. Menjauhi perkara-perkara ini termasuk sifat warak, sebab seringan-ringan hukum dalam melaksanakan perkara seumpama ini adalah makruh, dan makruh itu hampir menyerupai haram. Setidak-tidaknya dia pergi makruh. Kalau makruh ni pun termasuk dalam perkara yang haram. Hukum caranya 5 hal: wajib, sunat, haram, makruh. Harus. Yang Allah suruh 2 ni, wajib, sunat. Yang Allah tegah, haram, makruh. Jadi makruh ni pun dia termasuk perkara yang ditegah. Kalau setidak-tidaknya dia nak pergi ke makruh. Jadi makruh ni pun pergi, sebenarnya makruh ni adalah perkara yang ditegah syarak, tapi cuma dia punya makna dia tu tak sama dengan haram. Haram ni buat dosa, makruh tinggal itu dapat pahala. Contoh yang lain seperti semua perbuatan dan perbelanjaan yang membawa kepada maksiat, seperti menjual buah anggur kepada pembuat arak atau menjual senjata kepada perompak. Para alim ulama berselisih pendapat mengenai sahnya jual beli di atas itu, dan juga mengenai hukum harga diperoleh daripadanya.
Menurut pendapat yang hampir pada kebenaran adalah bahawa akad jual beli itu sah dan harganya juga halal, tetapi penjual telah melakukan kemaksiatan kerana mengerjakan akad itu. Sebagaimana juga halnya seorang melakukan maksiat sebab menyembelih binatang dengan pisau hasil curi binatang sembelih halal. Pendeknya pelaksanaan adalah termasuk orang yang melakukan maksiat, seperti juga kemaksiatan seorang yang memberi pertolongan kepada orang lain yang melakukan maksiat. Sekalipun demikian, kemaksiatan itu tiada berhubung dengan zat akadnya dan harga yang diambil itu adalah makruh yang berat kerana meninggalkan perkara di atas dan termasuk dalam sifat-sifat wara'. Jadi benda-benda ini syubhah ni benda-benda yang ketinggalan, kan? Termasuk sifat wara'. Peringatan: tidak sepatutnya seseorang itu memperdalami soal-soal kewara'an yang pelik-pelik kecuali dengan panduan dan pengawasan orang yang benar-benar mengetahui, alim dan teliti. Sebabnya ialah kerana jikalau seorang itu telah melampau apa yang telah disuratkan, lebih-lebih lagi apabila seluruh keperhatian telah dicurahkan untuk perkara-perkara yang pelik-pelik tadi tanpa mendengar fatwa-fatwa yang perlu, kerana ia akan membanyak membawa kerosakan dan kebaikan dari kebaikan. Jangan melampau sangatlah dalam soal warak yang pelik-pelik ni. Kalau orang diterima orang hidang, jangan pelik-pelik lah tunjuk warak dia. Air ni air daripada mana ni? Air kerajaan tu. Saya air yang DKR yang kerajaan punya bantuan saya tak nak. Melampau dia. Ni topong ni cap apa ni? Nak makan orang yang kita nak coba doa contoh kan. Cap kunci tu. Cuma siapa tokek tu? Oh, dah jadi. Dan tak sepatutnya dia kata kewarakan yang pelik-pelik kan. Perlu diinsafi bahawa orang yang berlebihan dan melampau dalam perihal warak itu ditakuti kalau mereka dimaksud. Termasuk pula di kalangan dimasukkan dalam golongan yang difirmankan Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran, iaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Dia rasa dia betul kan tu, sebenarnya tak betul juga. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'alal adna. Artinya, keutamaan seorang alim atas seorang yang beribadat tanpa ilmu adalah seperti keutamaanku ke atas mereka yang paling rendah antara kamu semua. Jadi orang alim dengan orang ahli ibadat ni, ahli abid tapi dia tanpa ilmu, seperti keutamaanku atas mereka yang paling rendah antara kamu semua. Jadi orang yang ada ilmu, contohnya macam ni, kita pergi rombongan kita tu, perjalanan kita melebihi 2 malam. Jadi kecoh-kecoh pula. Tak sampai masuk waktu saya tak nak jamak-jamak lah kita zaman sekarang ni kan. Orang kata kita buat jamak dan kasar kan. Tak ada kasar-kasar, saya 4 tetap 4. Orang tu lah. Orang alim dia tunggu lagi bila musafir jamak pasal. Kita pula yang konon-konon saya tak biasa lah. Dan Allah 4 ke 2 macam tak asal semayang. Dia pula pandai asal. Sebab benda ni ada berlaku. Benda ni ada berlaku. Dia kata susah betul kalau jalan orang tua ni. Orang kita musafir sekali sebagai itu banyak. Ini kan masuk waktu dah singgah. Kan masuk Zuhur dah singgah masjid, asal dah singgah masjid. Orang cakap sekali buat kita musafir. Tak. Saya tak apa dia main dengan puas. Dia bukan main dengan ilmu, dia main dengan sebab tu Nabi kata orang alim ni dengan orang ahli ibadat ni adalah seperti keutamaanku ke atas mereka yang paling rendah antara kamu. Wallahu a'lam.
Jadi tentang kesimpulannya dalam bab syubhah ni, kalau kita baca dia macam-macam, dia boleh timbul walaupun benda tu halal, dia timbul keraguan tadi. Jadi ada yang dia berat kepada, bila dah timbul keraguan, berat kepada haram. Ada yang berat kepada halal. Tak ada masalah. Tapi bagi orang yang menjaga kehormatan, dia kira tinggallah, itu lebih selamat. Tapi kalau ada benda yang disahkan pula, contoh fatwa nak keluarkan tak halal, maknanya hilang keraguan tu, selesai ya, clear. Tapi kalau kita nak dalam bab tadi pula, dia kata jangan apa, tak sepatutnya kita dalam bab ni mendalami soal-soal kewarakan yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik tu maksudnya sampai 5 orang pun kecil hati tu rumah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.